Assalamualaikum dan hai semua. Jadi dalam video kali ini saya akan menceritakan apa yang saya faham sepanjang kelas sejarah bersama Cikgu Helmi. Jadi pertama sekali saya akan menceritakan tentang sejarah Asia Tenggara. Jadi pada abad ke-18, negara-negara di Asia Tenggara dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Antara sebab negara-negara di Asia Tenggara dijajah oleh kuasa barat adalah kerana kedudukan mereka yang sangat strategik dan hasil tanah mereka yang banyak seperti biji timah, emas dan kayu jati. Antara kuasa barat yang telah menjajah Asia Tenggara adalah negara Britain yang menjajah Malaysia dan Myanmar, negara Belanda yang menjajah Indonesia, negara Sepanyol yang menjajah Filipina, dan negara Perancis yang menjajah Indochina yang terdiri daripada Vietnam, Laos dan Kemboja. Tapi kan dalam banyak negara dekat Asia Tenggara ni, satu negara je yang tak dijajah oleh kuasa barat, iaitu negara Siam atau lebih dikenali sebagai Thailand. Jadi kenapa negara Thailand ni tak dijajah oleh kuasa barat? Ini sebab raja mereka pada waktu itu iaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, mereka mengambil jalan yang bijak untuk membuka pintu negara Thailand serta memodernkan negara Thailand awal-awal supaya negara mereka tak dijajah oleh kuasa barat. Okay, lepas semua negara di Asia Tenggara itu dah merdeka, dah bebas daripada jajahan kuasa barat, semua negara tersebut termasuk negara Thailand menubuhkan satu persatuan yang dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai ASEAN. Jadi beberapa minggu lepas, Cikgu Helmi ada berikan kami satu tugasan untuk menjawab satu persoalan iaitu adakah Persatuan ASEAN ni boleh menjadi seperti Persatuan EU? Jawapan saya kepada persoalan itu adalah ya, ASEAN boleh jadi seperti EU. Antara sebab utama saya mengatakan bahawa ASEAN boleh jadi seperti EU adalah kerana objektif ASEAN ditubuhkan adalah sama dengan objektif EU ini ditubuhkan. Jadi antara objektif mereka yang sama adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang stabil, untuk menubuhkan perdagangan bebas dan supaya negara-negara ahli bersatu dengan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi sebabkan ada banyak objektif mereka yang sama, jadi kemungkinan untuk ASEAN jadi seperti EU adalah jadi semakin tinggi. Tapi kan ada beberapa halangan yang menyebabkan proses ASEAN ini menjadi seperti EU jadi lebih perlahan. Antara halangan tersebut adalah dari segi geografi. Jadi seperti yang kita tahu, negara di EU ni, apabila rakyat mereka ingin merentas sempadan negara, contohnya seperti daripada Sepanyol ingin ke Perancis ataupun dari Jerman ingin ke Itali, mereka tidak memerlukan pasport. Ini kerana bentuk geografi negara-negara EU yang terdiri pada satu tanah yang sangat besar. Ini bermakna kebanyakan rakyat boleh mengambil pengangkutan darat sahaja untuk ke negara lain. Jika kita bandingkan negara-negara ASEAN pula, kita boleh lihat dalam peta ni, kebanyakan negara di ASEAN ni adalah pulau. Jadi contohnya kalau kita daripada Thailand ingin ke Indonesia ataupun dari Filipina ingin ke Vietnam, kita memerlukan kapal terbang ataupun kapal laut yang menggunakan kos yang lebih tinggi daripada kenderaan darat. Jadi halangan seterusnya pula ada dari segi ekonomi. Jadi negara-negara di EU ni, semua baru-baru ni semua rakyat mereka menggunakan satu currency yang sama, iaitu currency euro. Jadi macam mana mereka ni boleh terfikir nak buat satu currency ni je? Macam mana diorang boleh buat? Jadi ini kerana perbezaan currency antara semua negara dalam EU tu dia tak beza sangat. Even if ada beza pun,
ada negara yang akan bantu mereka bagi currency tu sama. Jika kita bandingkan dengan perbezaan currency dalam negara-negara ASEAN, contohnya dalam graf ni, kita bernampak perbezaan dia sangat jauh sehingga kan banyak negara yang dia punya bar pun hampir tak boleh dilihat. Seterusnya saya ingin menceritakan mengenai order dunia. Jadi topik order dunia ni berdasarkan daripada satu artikel yang Cikgu Helmi post di Facebook. Jadi dalam artikel tersebut ia menceritakan tentang satu forum yang dijalankan pada abad ke-16 di mana mereka membincangkan siapakah yang akan menguasai order dunia pada 500 tahun akan datang, iaitu pada abad ke-21. Jadi pada awalnya mereka menganggap bahawa kerajaan Cina ataupun kerajaan Turki Uthmaniyah yang akan menguasai order dunia. Ini sebab kedua-dua kerajaan tersebut adalah kerajaan yang paling besar pada ketika itu. Namun begitu, tak sampai 500 tahun selepas forum itu dijalankan, kedua-dua kerajaan tersebut iaitu kerajaan Cina dan kerajaan Turki Uthmaniyah bukan sahaja tak dapat mengawal order dunia, mereka telah dijatuhkan oleh kuasa yang tak siapa boleh jangkakan, iaitu kuasa Eropah. Jadi kenapa mereka tak jangkakan bahawa negara-negara Eropah ini akan menjatuhkan kerajaan Cina dan Turki Uthmaniyah dan menguasai order dunia? Jadi ini kerana mereka anggap bahawa tamadun-tamadun di Eropah ini merupakan tamadun yang sangat kotor, jijik dan hina. Jadi akhirnya prediction mereka salah dan kuasa Eropah, lebih-lebih lagi kuasa British telah menguasai seluruh dunia pada abad ke-18. Jadi daripada artikel tersebut kita dapat faham bahawa kita ni hanyalah manusia biasa dan kita tak boleh kita tak ada kuasa untuk buat prediksi yang tepat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terus. Jadi pada abad ke-17, abad ke-18, Asia Tenggara dijajah. Mereka menjajah negara di Asia Tenggara itu sebab kedudukan negara pada